اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, kitab penawar bagi hati, muka surat 54, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 54, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujubun. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujubun. Kalau kita berhenti, jadi ber tu kita matikan, jim mati juga. Kita nak baca payahlah, kita baca dengan ujub ataupun ujub. Jadi jim tu berbaris lah. Jim tu bagi mati, ujubun. Bila kita wakaf, jadi ber pun kita baris, baca baris mati. Jadi jim baris mati, ber baris mati, ujub. Jadi payah nak sebut. Jadi jim hak baris mati itu kita berbaris lah. Nak berbaris mana ni? Tengok sebelum jim tu baris apa. Ain baris depan, jim baris depan lah. Ujub pada ni. Syukrun, syukur. Sabrun, sabar. Kan gitu. Sabrun. Jadi sabar ataupun kita ber tu berbaris, sa baris huruf yang sebelum ber baris apa, baris sa baris atas, maka sabar. Pada ni ujub, syukur, sabar. Asalnya ujubun, syukurun, sabrun. Jadi ujubun. Bab yang ke-9. Bab yang ke-9 daripada 10 bab. Bab yang ke-9 daripada 10 bab pada kitab yang kedua. Pada kitab yang kedua, pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Jadi bab yang ke-9 daripada 10 bab dalam kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Jadi dalam kitab penawar bagi hati ni didatangkan satu muqaddimah. Didatangkan satu muqaddimah dan 3 kitab. Satu muqaddimah dan 3 kitab. Satu muqaddimah pendahuluan lah. Pendahuluan pada menyatakan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Ilmu tasawuf namanya apa? Ilmu tasawuf tu bicaranya apa? Ilmu tasawuf tu faedahnya apa?
apakah hukum belajar ilmu tasawuf, kemudian istimdad dia, ambilan dia, di mana ke ambilan ilmu tasawuf ni, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di muqaddimah, di pendahuluan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian didatangkan 3 kitab. 3 kitab ni 3 tajuk yang besar yang mengandungi di bawah tu beberapa bab. Jadi kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir. Jadi di bawah tu ada 7 bab pada menyatakan tiap-tiap satu daripada 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faraj, kemaluan, kedua tangan, kedua kaki. Dia ada 7 bab di kitab yang pertama pada menyatakan 7 anggota zahir. Masuk kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Jadi kitab yang kedua ada 10 bab. Jadi sekarang kita ni bab yang ke-9 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang dicela pada syarak. Kitab yang ketiga, kitab yang terakhir pada membicarakan 10 sifat kepujian yang kita panggil 10 sifat mahmudah. Jadi di bawah tu ada 10 bab pada menyatakan tiap-tiap satu daripada 10 sifat kepujian, sifat mahmudah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. 1 muqaddimah dan 3 kitab. Hak muqaddimah tu kena ingat molek lah muqaddimah tu, sebab di pendahuluan ilmu dicerita berkaitan dengan latar belakang ilmu tasawuf. Hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Kemudian masuk kitab yang pertama bicara anggota zahir, kitab yang kedua ketiga bicara berkaitan dengan sifat hati, yang mana maudhu' ni kita panggil ni apa, agenda, ataupun maudhu' ni apa, agenda ke apa panggil, kalau dalam kitab dia hantaran. Kalau kita kat maudhu' ni agenda, bicaranya apa? Bicaranya apa? Ilmu tasawuf bicara berkaitan dengan hati manusia, daripada pihak kelakuan sifat-sifat hati yang datang kepadanya, kepada hati. Jadi ilmu tasawuf bicara bab hati manusia. Ada sifat yang dicela pada syarak yang datang ke atas hati manusia, ada sifat yang dipuji pada syarak yang datang ke atas hati manusia. Jadi maudhu' maudhu' ni hantaran, agenda, bicara ilmu tasawuf bab hati. Tapi kitab yang pertama dalam kitab Penawar Bagi Hati ni bicara bab mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan, kaki. Itu hak zahir, bukan hati. Itu bahagian fiqh. Tapi jangan lupalah, nak membicarakan berkaitan dengan hati, bicara hak zahir terlebih dahulu. Bicara hak zahir lebih dahulu, barulah pergi pada bicara hati. Kemudian habis bicara bab zahir, tidak sempurna memelihara anggota zahir, melainkan kena pelihara hati. Nak menyampaikan kepada pelihara hati, pelihara zahir. Tak sempurna pelihara zahir, melainkan kena pelihara hati. Jadi di sini kita faham bahawa hak zahir, hak hati dia seiring. Hak zahir, hak hati dia seiring. Sebab nak pelihara hati, kena pelihara zahir. Pelihara zahir lah yang akan menyampaikan pelihara hati. Tapi pelihara zahir tak akan sempurna, melainkan kena pelihara hati. Faham tak di situ? Maknanya kedua-dua ni adalah seiring.
Pelera zahir menyampaikan kepada pelera hati. Tidak sempurna pelera zahir, melainkan kena pelera hati. Jadi seiring. Jadi zahir dengan batin ni, tak bolehlah kata comel zahir dulu. Tak akan sempurna comel zahir kalau hati tidak dipedulikan. Kita comel hati, kalau zahir tak pelihara, tak akan jadi comel hatinya. Faham tak ni? Tapi walaupun seiring, kalau nak letak susunan, kena letak susunan. Nak letak susunan, zahir kemudian bicara hati, zahir kemudian bicara hati. Kalau nak letak sebagai susunan, bicara zahir, bicara hati, bicara fiqh, bicara tasawuf. Tapi dua ni seiring. Yang tidak seiring adalah usuluddin. Hak fiqh tasawuf dia panggil furu'uddin, cabang agama. Hak tidak seiring adalah usuluddin, tapak agama. Hak tu tidak seiring. Pada ni, itu tidak seiring. Dalam kitab Minhajul Abidin, bicara bab dosa pun tidak seiring. Antara dosa usuluddin dengan dosa furu'uddin tidak seiring. Dosa usuluddin, hak pertamanya dosa kekufuran. Tu usuluddin. Yang kedua, dosa pegangan yang bid'ah, usuluddin. Yang ketiga, level yang ketiga, dosa furu'uddin selevel. Mana? Dosa zahir, dosa hati selevel. Ada kitab Minhajul Abidin. Faham tak ni? Ketakwaan pun sama dengan kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, ketakwaan terpelihara daripada kekufuran, usuluddin. Yang kedua, takwa terpelihara daripada pegangan bid'ah, usuluddin. Bolah yang ketiga, takwa daripada maksiat zahir dan maksiat batin seiring. Pada ni. Jadi hak zahir batin selevel, dengan hak usuluddin je, hak tu level lain. Jadi bicara zahir batin, bicara fiqh tasawuf seiring. Jadi hak bicara hak zahir, tujuan kita zahir selesai. Ni bicara hak berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati manusia. Bicara berkaitan dengan 10 sifat kecelaan. Jadi ni bab yang ke-9 pada menyatakan wujud sifat kecelaan yang ke-9. Sifat kecelaan yang pertama, ghadab, marah. Sifat kecelaan yang kedua, hasad. Sifat kecelaan yang ketiga, bakhil dan kasih akan harta. Kemudian kasih akan kemegahan. Kemudian kasih akan dunia. Kemudian bicara yang terdahulunya, takabur. Ni nak bicara sifat kecelaan yang ke-9, ujub. Yang terakhir dibicarakan adalah riya, hak kecelaan yang ke-10. Hak ni hak bab yang ke-9 daripada 10 bab pada menyatakan ujub. Ketahui olehmu bahawasanya ujub itu, apa pengertian ujub? Cuma kita ni biasa terjemah ujub dengan perasan. Kita biasa terjemah ujub dengan perasan. Betul tak? Tengok nanti dengan apa dia pengertian ujub. Betul tak dengan kita terjemah ujub dengan perasan? Sebab ujub ni, terkadang ujub ni benda yang tak ada pun, cuma kita perasan je. Tu ujub dah. Maknanya tuang tu dok comel pun, tapi dia perasan comel. Ke kalau comel sungguh pun panggil perasan juga? Dia comel sungguh. Oh, dia ni perasan comel, walaupun memang dia comel sungguh.
Panggil perasan juga. Dia perasan comel. Yang memang dia comel sungguh, panggil perasan comel. Kita ni kan, sebab kita biasa kalau sebut kata perasan ni, benda tak ada. Benda tak ada, kita pergi perasan. Benda tak ada, kita pergi perasan. Gitu dah. Baru panggil perasan. Kalau benda tu ada sungguh, panggil perasan juga. Oh, dia tu perasan pandai. Dok pandai-pandai. Gitu baru kita panggil perasan tau. Kalau dia pandai sungguh, kita kata perasan juga. Kalau dia pandai sungguh. Dah. Tak apalah mula-mula dulu. Tapi kita tengok nanti apa dia pengertian ujub ni. Cuma yang biasa diterjemahnya dengan perasan. Gitu je lah. Biasa diterjemah dengan perasan. Boleh je kita nak terjemah perasan pun. Tapi sama ada ujub ke terjemahan perasan ke, yang pentingnya ni, apa pengertian ujub yang kita terjemah mula-mulanya dengan perasan. Ujub tapi pengertiannya tak tahu, tak jadi. Sebab kita belajar fardu ain tasawuf ini bukan kita nak membilangkan perkataan. Kita nak memahami satu sifat. Dahulu takabur, apa dia? Apa pengertian takabur? Pandai ni. Ujub, apa dia pengertian ujub? Satu fardu ain kepada kita. Riya, apa dia pengertian riya? Kemudian, tapi terdahulu bicara takabur tidak didatangkan. Ada takabur yang dibenarkan pada syarak. Ada takabur yang dibenarkan pada syarak tapi tidak didatangkan. Hak Nabi SAW bersabda, al-kibru alal kibri sadaqatun. Kita sombong atas orang sombong itu satu kebajikan. Siapa orang sombong? Orang yang tolak kebenaran serta dia memandang hina akan seseorang. Jadi orang yang sombong ni, kita pun sombong dengan dia. Sebab apa? Sebab dia sombong dengan bahawa dia tolak kebenaran serta dia memandang hina akan manusia. Ada ni? Maka kita pun sombong kepada dia. Oh, dia ni sombong, kamu sombong. Sebab itulah saya bersikap sombong dengan kamu. Itu kebajikan. Itu sombong yang dibenarkan pada syarak. Jadi kena bicara satu-satu. Dahulu kita bicara ghadab, marah, sifat kecelaan. Walaha ghadab ni terkadang diperlukan. Dahulu kan ghadab terkadang diperlukan. Ghadab macam mana diperlukan? Dengki, hasad, kecelaan. Dengan bahawa cita di hati, nikmat Tuhan tarik balik contohnya. Tetapi terkadang cita di hati, nikmat ditarik balik, itu dibenarkan pada syarak. Kenapa cita di hati supaya nikmat pada seseorang Tuhan tarik balik? Sebab dia dengan nikmat tu dia bertambah jauh daripada agama. Jadi timbul cita di hati, Tuhan tarik balik nikmat yang ada di seseorang tu, molek sangat, mujur sangat. Sebab apa? Sebab dengan nikmat tu dia bertambah jauh daripada agama. Tu kalau ikut dengan definisi takabur tu, tak ada takabur, tapi dibenarkan pada syarak. Dahulu bicara bakhil. Mana bakhil dicela pada syarak? Mana bakhil yang merugikan pada syarak walaupun tidak dicela? Dia kena satu-satu. Atau fardu ain kepada kita. Bakhil dicela pada syarak, bakhil daripada kewajipan. Daripada zakat, bakhil daripada nafkah. Ada ni. Adapun dia bakhil daripada sedekah jariah, atau tidak dicela pada syarak, tetapi merugikan akhirat. Tidak dicela pada syarak,
tapi merugikan akhirah. Kemudian kasih akan harta, kasih akan kemegahan, terdahulu kasih akan dunia. Kasih setara mana kau yang dicela pada syarak? Sebab kita memang kasih dan sayang harta yang ada di kita. Kita kasih dan sayang pangkat yang ada pada diri kita. Kita kasih dan sayang akan dunia yang ada pada tangan kita. Kita tak kasih, tak sayang. Orang minta harta kita, minta dunia yang di tangan kita, kita serta-merta beri. Dah. Jangan ni sayang ni. Tapi dicela pada syarak tu. Kasih setakat mana kau yang dicela pada syarak? Hak ni satu-satu. Hak fardu ain kepada kita. Jadi hak berkaitan dengan satu-satu sifat kecelaan ni, nanti pula satu-satu sifat kepujian, bukan setakat kita beralih bukan. Satu muka, alhamdulillah, sempat khatam kitab. Tak gitu. Hak dalam tu satu-satu tu kena faham molek. Ada ni. Satu-satu sifat kecelaan, nanti satu-satu sifat kepujian kena faham molek. Bukan hanya setakat habis kitab, khatam kitab, bukan. Sebab apa? Sebab sifat kecelaan ini sentiasa akan digoda ke atas hati kita oleh syaitan. Dan sifat-sifat kepujian nanti dia akan bicara, akan kita wajib sentiasa menghiasi hati dengan kita dengan sifat kepujian. Kita wajib sentiasa menghiasi hati kita dengan sifat kepujian. Ini bab hati. Bab zahir, sembahyang ada masa tidak sentiasa sembahyang. Tidak sentiasa sembahyang. Satu waktu tu habis, satu waktu lepas tu habis 5 waktu. Kalau puasa setahun sekali tu, tak ada sentiasa. Pergi Mekah sekali je semua hidup. Zakat sekali setahun bayar zakat. Tak sentiasa tu. Tapi hak sifat kepujian kita wajib sentiasa hiasi ke dalam hati kita. Hak sifat kecelaan memang syaitan akan sentiasa goda. Jadi godaan syaitan dengan sifat kecelaan ni, kita nak kawal, kita kena kenal dulu. Boleh kawal. Kenal dulu molek satu-satu sifat kecelaan. Barulah kita macam mana kita nak menghilangkan. Nak menghilangkan. Obat dia macam mana? Nak menghilangkan sifat kecelaan. Jadi obat nak menghilangkan sifat kecelaan bukan ingat, tapi apa dia sifat kecelaan yang kita nak hilangkan tu? Mana kita kena mutalaah. Mutalaah. Kita Melayu mana? Metelaah. Mentelaah tu mana bahasa Melayu? Mutalaah tu lah. Tapi kita Melayunya telaah. Dengan te dak, bukan dengan to. Mana mentelaah. Mana kita kena sentiasa ulang kaji. Bukan macam belajar sekolah, dia ada masa je dia periksa. Lulus periksa, boleh sijil, tak ingat habis dak apa dah. Janji sijil ada tangan. Tahu? Dia fokus ni. Sebab nak periksa ni dia fokus. Mana dia hafal tu pun tak penting lekat molek. Sebab dia cuma nak ada masa periksa je. Lepas dia tu hilang habis pun tak apa, sebab tak penting dah. Sebab dia periksa dulu dah boleh sijil dah. Pandai ni. Jadi dia fokus tu hanya untuk ingat sementara. Dia lain. Untuk ingat selama-lamanya lain. Untuk ingat sementara lain.
Hak tu ulang kaji untuk peperiksaan pada masa-masa tertentu. Hak ni tak ni. Hak ni sifat kecelaan, godaan syaitan sentiasa sampai ke mati. Sifat kepujian, kewajipan kita menghiasi di hati sampai ke mati. Satu-satu tu kena faham molek, kena mutalaah dan kena ulang kaji. Bukan setakat dengar patut habis kita alih pas muka-semuka, bukan. Jadi sekarang nak faham apa dia definisi pengertian ujub. Pengertian ujub tu apa dia? Yang kita terjemah tadi tu perasaan. Tak apalah perasaan pun. Ketahui olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Membilang besar, membilang lebih akan dirinya, akan zat dia, akan diri dia. Dia bilang lebih. Dia mana? Ni panggil perasaan ni. Dia perasaan dia lebih. Dah memang dia ada kelebihan. Dia gitu nak. Tak apalah. Kalau kata perasaan pun, dia membilang diri lebih. Dia membilang diri besar. Tapi memang dia lebih sungguh. Kalau setakat ni, ialah yang ada pada diri kita. Kelebihan yang Tuhan jadi pada diri kita. Contoh di hadapan tu mana? Dia contoh ilmu dengan ibadah. Itu ilmu dan ibadah. Membilang besar ia akan dirinya. Contoh dalam kitabnya, contohlah dirinya comel. Tu. Contoh dalam kitab. Dirinya suara sedap. Tu. Dan apabila seseorang tu comel, apabila seseorang tu suara sedap, tak bilang lebih ke? Tak bilang besar ke? Dan kalau kita comel, kita tak bilang besar. Comel kita. Kekomang comel kita. Dan kalau kita comel, jangok. Jangok panggil tak? Jangok. Mana? Mana? Handsome. 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 Comel, jangok, handsome. Handsome ni orang lelaki tau. Perempuan tak panggil handsome tau. Perempuan panggil jangok. Perempuan panggil handsome juga. Handsome mate ni gitu. Tak ada dah. Handsome orang lelaki, jangok lah perempuan. Dan kalau Tuhan jadikan comel, cantik tu lah. Comel, cantik, jangok, tidak membilang besar. Ke membilang komen. Memang membilang besar. Suara sedap pula. Kalau mengaji Al-Quran, sedap suara dia. Kalau dia laungkan azan, sedap suara dia. Mengaji Quran, suara dia sedap. Dia laungkan azan, orang dengar pun maknanya sedap. Sedap dia melaung azan tu. Bukan bunyi bang tu kok. Allah. Mengatuk dengar. Ni tak ni. Memang suara sedap. Yang Tuhan jadikan. Tak bilang besar. Membilang besar. Tapi bukan setakat tu kena faham molek. Membilang besar akan dirinya. Yang Tuhan jadikan hak cantik tadi. Yang Tuhan jadikan elok suara tadi tu. Atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Atau ni atau pada dirinya. Atau pada dirinya. Membilang lebih akan dirinya. Atau satu kelakuan. Yang ni membilang besar. Membilang besar ia akan satu kelakuan. Tadi ni membilang besar akan diri. Atau satu kelakuan. Satu kelakuan atau pada dirinya. Yakni membilang besar ia akan satu kelakuan. Satu kelakuan, satu sifat lah. Daripada segala kelakuannya. Daripada segala kelakuannya, kelakuan diri seseorang tu. Mana contohnya? Seperti ilmunya,
dan ibadahnya. Ni. Ilmunya dan ibadahnya. Ini kelakuan yang ada pada diri dia. Kelakuan dia tu. Ilmu dia banyak. Dia pun bilang so. Ibadah dia ni banyak. Ibadah dia pula elok. Ibadah dia pula cermat. Kalau Allah Ta'ala kurniakan ilmu, Allah Ta'ala beri taufik hidayah, rajin buat ibadah, banyak ibadah yang dilakukan. Buat ibadah pun bukan cincai ni, ibadah yang elok, ibadah yang beralus cermat. Tak bilang besar. Memang bilang besar. Bilang lebih akan ilmu, akan kekuatan boleh buat amal ibadah, taufik hidayah daripada Allah. Tapi hak wujud ni bukan setakat tu. Dan tiada takut ia seseorang. Dan tiada takut ia seseorang akan hilangnya. Akan hilang satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Seperti ilmu dia, ibadah dia, dia tak takut hilang. Ilmu Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Ada ni, Tuhan boleh tarik ilmu bila-bila masa. Ada sedikit kecederaan, akhirnya ilmu hilang. Ada sedikit kecederaan, ilmu boleh hilang. Ada ni, terkadang Tuhan tarik ilmu dengan Tuhan timpakan musibah. Tuhan tarik ilmu dengan Tuhan timpakan musibah. Sebab ilmu ni terkadang tempat rujukan dia ada kitab. Tuhan timpakan musibah, habis kitab. Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Habis kitab macam mana? Dengan umpama kebakaran, dengan umpama banjir. Umpama kebakaran, umpama banjir. Ada orang banjir, habis. Catatan kitab hok kosong boleh beli kedai mudah-mudah je. Kitab hok penuh dengan catatan. Faham tak? Bila kitab hok penuh dengan catatan ni, apabila tenggelam air balik awal lah. Ada. Habislah. Dawat pen tu lah, habis lah. Ada. Ada ni. Tuhan tarik bila-bila masa. Tak takut Tuhan tarik. Membilang besar akan satu kelakuan bersegala kelakuan dia. Tuhan kurniakan ilmu, dia bilang besar. Tuhan kurniakan kekuatan beribadah, dia bilang besar. Dan tiada takut ia akan hilangnya. Akan hilang satu kelakuan tu. Tak takut hilang. Itu dia panggil ujub. Dan satu laginya, lupa ia seseorang akan bahawa semuanya hak diri dia tu, hak dibilang besar, ataupun kelakuan yang ada pada dirinya hak dia bilang besar tu, dia lupa bahawa semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala baginya, bagi seseorang. Ni tiga ni barulah dia panggil ujub. Bilang besar akan dirinya, ataupun membilang besar akan ilmu yang ada pada dia, ibadah yang ada pada dia. Dan dia tidak takut pun Tuhan tarik bila-bila masa, serta dia lupa ke semua tu, diri dia tu, ilmu dia tu, ibadah dia tu, kesemua tu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa. Itu panggil ujub. Bukan hanya semata-mata membilang besar akan dirinya, ataupun membilang besar akan ilmu yang ada pada dirinya,
ataupun membilang besar akan ibadah yang Tuhan beri taufik hidayah kepada dirinya. Bukan setakat tu. Dan tidak takut akan hilangnya, dan lupa ia bahawa semuanya adalah pemberian Allah Ta'ala baginya. Apa dipanggil ujub? Sebab terkadang saya dengar setakat rasa lebih diri, rasa besar diri, habis dah, ujub dah. Dan memanglah bila Tuhan beri ilmu, Tuhan beri amal ibadah, kekuatan amal ibadah, memang kita akan bilang besar. Ilmu yang Tuhan kurnia ni kita akan bilang besar. Boleh buat ibadah ni kita akan bilang besar. Tapi tidak lupa itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak panggil ujub. Tapi disebut ujub ni hanya sebentar lalu je. Ujub ni membilang besar akan diri, membilang lebih akan diri. Walaha apabila ada kelebihan memang akan bilang lebih, memang akan bilang besar. Setakat tu ujub lalu dah dibubuh. Ujub lalu dah. Sampai ke hok dalam radio tu lah. Suami, isteri tanya suami, abang baca Quran tak lagi? Belum. Tu habis dah. Habis lalu dah. Isteri baca Quran. Isteri pun tanya suami, abang baca Quran ataupun belum? Tanya hok tu habis dah isteri. Wujud takabur dah isteri. Dan boleh jadikan itu sebagai mutiara kata, diulang-ulangkan sedutan tu. Dijadikan mutiara kata mana ni? Ini apa panggil apa? Kata-kata yang bernah. Apa kata yang bernah? Bukan bernah hok, berah. Bernah tau. Ke apa tu? Bernah tau. Itu benda tu company. Mana bernah? Lepas tu dijadikan umpama mutiara kata, diulang-ulangkan. Hanya setakat isteri baca Quran, tanya suami, abang baca Quran tak lagi? Habis dah cakap tanya gitu. Allah, mudahnya. Mudah. Itulah kadang-kadang yang berbicara tu suara sedap-sedap, lembut-lembut suara, pandai cara susun ayat. Tapi kadang-kadang khutabaul fitnah, tukang-tukang ceramah yang mencelarukan agama. Orang aling-aling pula kodoh lah Tuhan beri, menyampaikan biasa-biasa je. Pada ni cerita-cerita huraian-huraian tu tak sedap dengar. Sebalik Tuhan uji pula orang yang ilmunya tidak seberapa tapi berbicaranya pandai je, lembut je suara. Orang mudah ni Kalau hak jenis Tuhan qada pada dianya, setakat tu je cara penyampaian, tak sedap. Orang akan kata mana aling ke gitu, ngajar setara tu je aling ke? Dia boleh persoal aling ke tidak. Yang mana kawan tu tuan guru mengaji puluh tahun. Tuan guru apa? Cakap tak pandai. Dia kira orang pandai cakap lembut suara, pandai je susun ayat. Tu hak aling. Ni fitnah. Fitnah. Jadi dia banyak radio tu hak suara-suara hak gitulah. Suara-suara hak pandai cara disusun ayat. Mana setakat isteri tanya, abang baca Quran tak lagi? Dia baca dah ni, abang suami tak baca lagi. Habis dah, pujuk dah. Takabur dah. Terasa hati dah suami tu. Sebab isteri tanya, tak ada apa-apanya. Jadi ujub bukan hanya membilang besar akan diri, bukan hanya membilang besar akan ilmu yang ada pada diri, amal ibadah yang Tuhan taufik hidayah kepada diri seseorang, bukan setakat tu. Ujub ni dia membilang besar
dan tiada takut akan hilangnya, dan lupa ke semua tu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa panggil ujub? Kemudian dahulu takabur, kita bicara dah takabur, azamah, kemudian ujub, azamah, takabur, kita berulang kali dah. Pembicaraan sifat bab yang ke-8 takabur, bicara dah ujub, azamah dan takabur. Di ujub ni membilang besar akan dirinya, dan tiada takut akan hilang serta lupa itu semua pemberian Allah. Maknanya membilang besar akan dirinya dan amal ibadah yang ada pada dirinya, setakat tu je, bukan daripada orang lain. Bukan daripada orang lain. Tak ada kena-kena, tak ada kena-kena, tak ada kena-kena. Dia tidak melangkah kepala orang. Membilang besar akan dirinya daripada ni panggil apa ni? Lakah kepala orang. Barulah pergi pada azamah, kemudian naik kepada takabur. Ujub ni seorang je. Bukan nak banding-banding dengan siapa ni. Membilang besar, membilang lebih ni tak ada banding siapa-siapanya. Tak ada banding siapa-siapa. Hanya kita seorang je. Kita bilang diri kita lebih, kita bilang ilmu ibadah pada diri kita lebih, bilang besar. Kita seorang, bukan daripada siapa-siapa, bukan. Itu ujub. Daripada orang lain, lebih besar daripada orang lain, naik kepada azamah dan naik kepada takabur. Ujub ni berdosa dah. Azamah, takabur lagilah besar dosa. Tapi nak ceritanya ujub ni hanya seorang diri. Membilang lebih, membilang besar, membilang akan dirinya, tak berkait dengan orang lain. Tapi tadilah, dan takut, dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahawa semuanya, semua tu apa ni, hak diri dia, ilmu yang ada pada diri dia, ibadah dia tu pemberian Allah Subhanahu wa taala baginya, bagi seseorang. Maka jika, tengok molek sini, muqabil dia. Maka jika melihat ia, maka jika melihat ia, melihat ni apa ni? Memandang dengan hati. Melihat ni bukan melihat dengan mata lendai. Melihat di sini memandang dengan hati. Ia seseorang akan nikmat Allah Ta'ala atasnya, atas seseorang, dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia seseorang akan hilang ilmu dan amal tadi, dan sukacita ia seseorang dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada ia ujub. Tengok balik. Maka jika melihat ni melihat dengan, memandang dengan hati, berasa dengan hati akan nikmat Allah Ta'ala atasnya, atas dengan ilmu dan amal dan lainnya. Ilmu amal ni kurniaan nikmat daripada Allah Ta'ala ni. Dan takut ia akan hilangnya, takut ia akan hilangnya, akan hilang ilmu amal dan lainnya. Apa hilang dah? Pemberian Allah. Maknanya pemberian ni, kalau tuan dia nak ambil balik, tuan ambil balik ya. Kalau tuan ambil balik, tuan ambil balik. Sebab apa? Pemberian. Jadi hak tu nikmat Allah, kurnia Allah, dan takut akan hilangnya, dan sukacita ia seorang dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya. Kerana nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada ada yang ujub. Diri dia hak comel, hak suara sedap, hak tu daripada Allah Ta'ala. Comel ni lah pemberian.
Tuhan timpakan musibah, tak ada comel tu. Tuhan timpakan musibah, tak ada comel. Tuhan timpakan penyakit, tak ada lah comelnya. Tinggal kulit, tinggal tulang je. Oh, dulu comel dia, sekarang tengok dok kenal. Tinggal kulit, tinggal tulang. Pemberian Allah nak tarik, Allah tak nak tarik lah hak dia. Faham tak ni? Maknanya dia lihat itu semua nikmat daripada Allah, dan takut ia akan hilangnya kerana pemberian Allah. Allah nak tarik, Allah tarik sebab milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia gembira dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tu tak panggil ujub seumpama tu, tak panggil ujub. Bahkan kita suka cita dengan nikmat yang Tuhan kurniakan, kita gembira dengan nikmat yang Tuhan kurniakan, hak tu pada nama syukur juga. Pada nama syukur tu. Syukur ni kita menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah bagi barang dan jadikan kerananya. Kita guna nikmat pada perkara yang diperintah oleh Allah, itu syukur. Tapi kita suka cita, kita bergembira dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, ini pun termasuk dalam syukur juga. Termasuk dalam syukur juga. Di syukur ni kita menggunakan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah bagi barang yang dijadikan kerananya. Mana Tuhan jadikan umur panjang, tu buat ibadah. Tuhan jadikan kita sihat, untuk buat ibadah. Tuhan kurniakan harta banyak untuk buat bekal akhirah. Itu syukur panggil. Tuhan beri mata terang molek, telinga dia terang molek untuk guna buat ibadah. Bukan tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, itu kupu nikmat orang panggil. Mata comel tengok benda maksiat, telinga comel dengar benda maksiat, itu dipanggil kupu nikmat. Syukur nikmat gunalah penglihatan pendengaran pada perkara dijadikan kerananya beribadah kepada Allah. Dan termasuk juga dia panggil pada makna syukur ni, maknanya orang ni memandang akan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta suka cita dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Bukan setakat tiada ada yang wujud saja, bukan. Jadi Tuhan beri ilmu, kita bilang besar, kita suka cita dengan nikmat yang dikurniakan Allah, dan kita takut Allah Ta'ala hilang tarik bila-bila masa. Dan kita takut ilmu yang Tuhan kurnia pada kita ni, kita tidak amanah dengan ilmu, tidak beramal. Tapi kita bilang besar dan kita bergembira. Hak bilang besar bergembira ni terkadang keluar di mulut. Orang yang bilang besar, orang yang bergembira dengan satu-satu perkara akan sentiasa keluar di mulut. Man ahabba syai'an aqsara zikra. Siapa yang kasih akan sesuatu, dia suka akan sesuatu, banyak disebut. Dia suka kasih pada ilmu amal, dia akan keluar mulut. Macam orang hok kasih suka kepada siapa? Pada orang puang, mulut dia cerita orang puang je lah. Gitulah. Kalau hati dia kasih suka pada satu-satu permainan, mulut dia cerita permainan tu lah. Jadi kalau seorang tu kasih suka gembira dengan ilmu dan amal, keluar mulut lah pada ni. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits lah. Adapun dengan nikmat Tuhan kau, maka kau cerita. Tapi bukan sum'ah. Sum'ah lain pula. Dia cerita untuk supaya bangkit nama dia, timbul nama dia, itu sum'ah. Bukan kata wujud ni semata-mata membilang besar, membilang lebih akan diri dan akan perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang. Ilmu contohnya, ibadah contohnya. Bukan setakat tu saja dia panggil wujud. Wujud membilang besar dan tidak takut Tuhan Tuhan hilangkan, dan lupa bahawa
kesemua yang ada tu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia panggil ujub. Dan terjemah dengan perasaan. Tak apalah ujub sudahlah. Tapi terjemah perasaan pun tak ada salah pun. Janji kita faham apa dia pengertian ujub. Membilang besar, membilang lebih, serta tidak takut akan hilang, serta lupa. Itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh dipanggil ujub. Kalau dia memandang di hati dia itu semua nikmat daripada Allah, ilmu amal tu nikmat daripada Allah, dan dia takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa, hilangkan bila-bila masa, dan sukacita dengan nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu, nikmat amal ibadah, taufik hidayah daripada Allah, maka tiada ada ia ujub. Dan ujub itu sebab bagi takabur, dan perbezaan antara keduanya bahawa takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Takabur ni kita panggil lakoh atas orang, ujub ni setakat seorang diri saja. Lebih pun lebih dia seorang, bukan lebih daripada orang lain. Besar pun besar dia seorang, bukan besar daripada orang lain. Seorang diri tu ujub. Ni apa naik atas orang tu dia panggil takabur. Takabur ataupun azamah dahulu, azamah ataupun takabur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.